Zul. Teruskan Tun. Tulis. Seterusnya slide seterusnya. Lah. Stop. Skop untuk projek ini adalah untuk memastikan kafeteria, kantin ataupun kios beroperasi mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi dan Kementerian Kesihatan Desa. Projek skop ini dibagikan kepada dua, yaitu sistem skop dan skop pengguna. Sistem skop ini hanya untuk politeknik, hanya untuk community di politeknik dan akan dilaksanakan di kafeteria, kantin ataupun kios. Skop penggunanya ialah community yang hendak membeli barang ataupun makanan di premis mengikuti itu premis. Project signifikan Tun. Oke, projek signifikan mengikut sistem ini. Student dan staf akan turun bilangan jumlah pengunjung yang telah masuk ke dalam premis dan melalui sistem ini pengunjung dapat mengamalkan penjagaan sosial antara satu sama lain dan dapat mengelakkan solusi premis tersebut dimasuki oleh ramai pengunjung dan menyebabkan sempit dan meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. So, konklusinya, automatic human detection ini bukanlah satu keperluan untuk community sebelum ini, tetapi disebabkan oleh penyakit COVID-19 yang melanda di negara ini menyebabkan sistem ini haruslah dilaksanakan. Seterusnya IoT Smart Doorbell. Objektif IoT Smart Doorbell adalah untuk memudahkan menuliskan pelawat yang masuk ke tempat tinggal dan mengenali pasti pelawat yang tidak dikenali untuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, membenarkan pengguna memantau pengunjung berdasarkan masa yang datang melalui lonceng pintu IoT yang dipasang di pintu. Memudahkan dan meningkatkan keselamatan orang di dalam rumah dan untuk mengirimkan komunikasi secara bersemuka.
hardware dan software yang diperlukan adalah Arduino Mega, Generative, jumper cable, Ethernet cable, dan software requirement-nya ialah Arduino IDE, Pushing Box API. Seterusnya ialah sistem implementation. Bel pintu ini akan disambungkan ke papan Arduino board menggunakan kabel, dan bel pintu ini bertindak menekan butang dan kemudian logik itu disambungkan ke telefon pelanti. Setelah loceng pintu disambungkan, ia akan bertindak balas dan membantu mendorong dan membantu pemberitahuan SMS ke telefon pengguna. Seterusnya, apabila pengguna menerima pemberitaan SMS, akan mengetahui ada pengguna akan Yang kedua ialah human detection robot using PIR sensor. Human detection robot ini robot itu dapat mengesan kehadiran manusia. Robot itu secara otomatik akan bergerak ke arah kanan, kiri, maju dan mundur berdasarkan halangan yang dihadapi. Kaedah kerja adalah dengan menggunakan sensor PIR untuk mencari arah pergerakan dengan konsep polarisasi. Teknik lain adalah dengan menggunakan sensor PIR bersama dengan saringan dinamik simbol dan gelombang seismik. Ini adalah diagram working principle. Komponen yang digunakan ialah PIR sensor, obstacle detection sensor, buzzer, radio frequency transmitter, 8 mega microcontroller, DC motor, L2 9 3D motor drive module, and battery. Seterusnya ialah sistem meletakkan kendali. Okey, Fatin Nazira, boleh teruskan kepada metodologi literature review ni. It's not really what I want to see. I want to see the methodology of your project. Okay. Ini adalah metodologi kami. Kami menggunakan waterfall model. Seperti yang dapat kita tengok, ada bermula dari requirement analysis, system design, implementation dengan maintenance. Requirement analysis. Okay, semenjak belakangan ini, seperti yang kita tahu, COVID-19 sudah tersebar dekat negara kita dan kita masih belum menjumpai vaksin untuk
mencegah COVID-19. Dan seterusnya dari sistem desain, ini adalah contoh yang kami akan buat nanti. Layout dari pintu masuk itu, pengguna akan masuk di premis tersebut, dan dari pintu masuk tersebut akan dipaparkan jumlah pelanggan yang masuk ke dalam premis tersebut. Jadi jumlah pelanggan tidaklah terlalu terhad di dalam sesuatu premis itu. Verification, okey, di sini kami akan menguji sistem kami. Secara keseluruhannya. Implementation, dan di bahagian ini kami akan membuat coding untuk dari segi memaparkan jumlah pelanggan di tempat tersebut. Maintenance, sekiranya ada terdapat sebarang masalah, kami akan perbaiki masalah tersebut, mungkin masalah dari segi coding ataupun sebagainya. Ya, setakat itu saja metodologi saya. Okay. Actually saya nak guna bahasa Inggeris kan guna bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay. Kalau awak tengok pembentangan awak, ya, pembentangan awak agak kecil-kecil. Okay, pergi ke atas sekali, first page of your introduction. Okay, awak ada introduction di situ, okay fine. Setiap apa pembentangan memang ada, mesti ada introduction. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, ya, turun lagi. Okay, terus kepada scope 1.4. Betul? Terus kepada scope, and then you have your system scope and user scope. Okay, never mind. Masalahnya, sepatutnya awak terus pergi kepada problem statement dan objektif. Dan problem statement dan objektif awak ada di bahagian tengah slide anda. Coba ada turun ke bawah. Yeah, okay, stop. Right. That's your problem statement. Sepatutnya benda ni, problem statement dan objektif mesti ada di bahagian atas. Bukannya pada 1.4 tu. Sebab introduction is problem statement, then your objective. Tapi slide anda mulakan dengan introduction to scope. Faham tak? Nampak tak masalah pembentangan anda? Nampak kan? Okay. Now, okay. Saya pergi kepada laporan your proposal report, okay? Saya pergi kepada proposal report sebab itu yang lebih utamalah. Pembentangan ni mungkin untuk second presentation nanti mungkin boleh diperbaikilah untuk pembentangan yang selanjutnya. Yang saya titik beratkan di sini adalah proposal anda. Okay, dalam introduction anda, anda bercerita pasal anda mulakan in this project there are problem that happen in our world which is pandemic COVID-19. Saya tidak nampak
hubung kait antara COVID-19 dengan apa yang anda nak buat, which is automatic human detection. Okay, saya ada masalah dekat situ. Saya tak boleh nak kaitkan secara direct, secara terus kepada COVID-19 kepada projek anda ini. Okay, sebelum saya teruskan ya, tajuk projek automatic human detection, saya rasa kena perhaluskan lagi. Okay, perhaluskan lagi. Sebab what do you mean by automatic human detection? Okay, so anda kena perhaluskan tajuk tersebut. Faham? Fatin dengan Azuriani, faham? So anda kena perhaluskan apa yang anda maksudkan dengan automatic human detection. Okay. Now, problem statement. Saya ikut urutan dalam laporan anda ya, dalam proposal anda. Problem statement. Okay. Apa masalah dia sebenarnya yang anda hendak cuba selesaikan? Masalah yang mengurang tempat orang sesak, macam kurangkan tempat yang penuh dengan orang ramai. Itu yang kami nak cuba nak kurangkan. Okay. Menghadkan jumlah pelawat dalam satu-satu tempat, satu-satu premis. Ya, betul. Betul, macam tu. Ya. Itu yang sepatutnya anda nyatakan. Tapi anda pusing-pusing kat situ, jelas-jelas anda ceritakan currently Polytechnic Kuching do not have any automatic human detection system. Dekat mana-mana pun tidak ada automatic human detection system. Okay, so dan terus kepada based on observation, Polytechnic Kuching still facing a few problems which are explained as below. Okay, berapa tepat pemerhatian anda? Anda kata observation, tapi berapa tepat anda ada kira berapa orang masuk satu permis? Tak ada kan? Okay, so kadang-kadang ayat yang kita gunakan akan menyebabkan anda mendapat soalan seperti yang saya tanyakan lah. Alright, so mungkin kena ubahlah dari segi penggunaan ayat. Okay. Problem statement anda, anda melihat sesuatu yang terlampau besar. Okay, anda melihat sesuatu yang terlampau besar. Pandemic COVID-19 that sparked the earth prompted this system to be created. Follow the current situation we are now facing in all around the world. This disease endangers health of the community and can cause death. Okay. Coba fokuskan problem statement anda kepada situasi kita di Politeknik. Saya tahu anda buat untuk Politeknik Kuching kan? Betul? So fokuskan problem statement anda kepada Politeknik. Alright? Okay. There is no way. Kalau anda tengok 1.2.1, 1.2.2 itu lebih kurang sama dia punya cerita sebenarnya. Anda mengulangi cerita yang sama. Alright? Okay? And then 1.2.3
Okay, boleh bagi tahu ceritakan kepada saya di mana tempat ada meletak automatic human detection system. Tempat lain kan rasa. Ya, contoh, boleh bagi contoh tak? Contoh kalau dekat syarikat, satu syarikat privacy, dia akan letakkan automatic human detection. Ada ke? Ada ke? Sebab sepanjang saya Ya, lebih kurang macam CCTV je. persoalannya ada ke benda tu. Saya nak, kalau CCTV itu lain. Nampak masalah yang anda hadapi ni. Okay, ayat yang anda gunakan akan menunjukkan kelemahan terhadap apa yang cerita dalam projek anda. Okay, so kena tengok balik ya bahagian problem statement anda. Okay, pada objektif, let's see your objektif. Tunjukkan objektif ya, okay. To identify the availability of visitors who can enter the premise based on the area of the premises. Ada dua premis dalam satu ayat. Okay, never mind. To identify the availability, untuk mengenal pasti, identify. What is identify in Malay? Kena pasti. Jahnya macam semua tak biar saya sebut. Nampak. To identify. What is identify in Malay? Identify. Google Translate. Mengenal pasti. Kenapa anda nak kenal pasti? Orang masuk-masuklah. Apa? Kenapa semestinya anda kenal pasti? Adakah anda nak mengenal pasti ke orang yang masuk tu orang tua ke, budak kecil ke? Apa yang anda maksudkan di situ? Jumlah lah. Bilangan visitors lah. The capacity kan. Dari segi bila pelanggan nak masuk, dia kena scan dulu MySejahtera macam tu. Jadi macam letak nama. Okay, alright. Okay. Objektif yang kedua, to provide a system that can show a number of visitors who are in the premise. Dia cerita dah tak betul. Anda dah identify the availability of visitors. Lepas tu, provide a system. Kenapa nak provide system lagi? Apa perlunya anda provide satu sistem untuk menunjuk jumlah pelawat? Ataupun to detect how many people in that premise. Nampak? Okay. Nombor 3, a system that has friendly user interface enable to keep all the number of report in proper data management for further action and documentation purposes. Okay. So, apa yang saya nak ceritakan di sini, sebenarnya direct to the point lagi. objektif 1 dan objektif 2 anda adalah lebih kurang sama sebenarnya. Okay. Daripada anda identify, provide a system, anda boleh katakan to track the number of visitors entering PKS. So kita fokus kepada PKS sekarang ni. Okay, to track the number of visitors entering PKS. Cukuplah kan? Okay. So nombor 1 dan nombor 2 tu sama, lebih kurang sama dia punya cerita sebenarnya.
Dan objektif ketiga tu yang anda buat tu, sepatutnya anda buat lebih kurang macam ni ya bunyinya, to record the visitors particulars such as body temperature and biodata into a database. Ada tak ada take note macam tak ada. Sebab itu yang kita nak sebenarnya. Betul? Ya, orang tak tulis tu. Kita nak satu sistem sebagai alternatif kepada sistem yang sedia ada. Ada saya cakap dengan kamera saja. Ada catat Azuriani dengan Fatin. Satu record ada catat. Okay, good. To record the visitors particulars such as body temperature and biodata into a database. Mungkin sekarang ni anda kena pengguna kena guna MySejahtera macam MySejahtera. Kita ambil contoh MySejahtera. Kita kena scan QR code, masukkan data kita dah ada lah, dia rekodkan. Mungkin kali ini sistem anda mungkin tunjuk muka saja, dia terus rekod. Oh, ini adalah staff politeknik. Temperature dia terus detect temperature dia, scan. Tarik jam masuk, scan. Nampak tak? Sistem anda tak boleh sama dengan sistem orang, betul? Tapi sistem anda harus memperbaiki sistem orang. Sekarang ni sistem yang biasa kita gunakan, kalau masuk satu premis, kita guna QR code kan? Kebanyakannya guna QR code, betul? Dan tembak temperature guna pistol kecil. Tembak temperature guna pistol kecil. So, sistem anda mungkin anda ubah sesuaikan, tengok ambil muka, tunjuk dekat muka dekat mungkin macam mana lah anda buat kamera ke apa kan. At the same time, rekod mencatat, mengambil suhu badan. Kalau muka orang itu familiar, ada dalam database, mungkin dia staff, terus masuk, tak ada masalah. Kalau dia orang lain, mungkin dia kena isi something else. Nampak? Azuriani dengan Fatin? Jelas? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Now, your methodology. Saya balik kepada proposal anda. Alright? Your methodology. Okey. Bila anda membuat proposal, proposal. Apa proposal dalam bahasa Melayu? Proposal juga. Bila anda membuat proposal, jangan mulakan dengan gambar raja. Dimulakan dengan gambar raja? Anda mulakan dengan gambar raja, waterfall model. Kenapa letak itu di atas sekali? Nampak pelik kan? Okay. Alright. Untuk proposal anda, setiap chapter, setiap bab mesti dimulakan dengan introduction. Bab 1 introduction tu, introduction. Bab 2 literature review, it must begin with introduction also. Bab 3 methodology mesti mulakan dengan introduction juga. Right? Azuriani, Fatin? Okay, good. Now, apa lagi? Saya sebenarnya kurang faham, kurang tidak nampak apa sebenarnya yang anda nak lakukan. Sebab itu saya tanya tadi, topik anda kena perbaiki, kena perhaluskan. Apa yang anda nak buat sebenarnya? Android apps, iOS apps, ataupun another fully functioning, ada sistem yang fully functioning. Saya tak nampak sebenarnya. Apa yang anda nak buat sebenarnya?
Sebenarnya kami mula-mula kami ikut contoh macam sistem smart parking. Smart parking, okay. Yang dalam mall macam kan dia akan tunjukkan berapa banyak kereta kat dalam. Ada lagi Okay. Okay, ada. alright. Tapi kami buatkan untuk orang yang datang dekat sesuatu tempat tu. Jadi kalau jaga area tempat tu dah terlalu penuh, dia akan tunjukkan dekat screen door screen tu. orang dah masuk. Okay. Okay, maknanya anda pasti ada satu sistem counter yang mengira berapa orang dah masuk kepada ke dalam PKS contohnya. Betul? Betul. Okey, masuk ke dalam PKS berapa orang yang masuk dan dia akan kira. Mesti ada satu sistem counter. Maknanya sistem anda ni mesti ada satu display untuk mengira pelawat. Itu satu. Okey. Bagaimana anda kira pelawat tersebut? Dia detect dari pintu depan. Dari pintu depan. So, kalau anda tengok kepada presentation anda, cuba tengok balik presentation anda, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Okay, system design. Let me see system design. Alright. Gambar raja ini tidak menunjukkan apa-apa sebenarnya. Okay, bila kita present sesuatu, dia mesti menunjukkan something yang orang boleh faham. Tengok sekali orang boleh faham. Dan kita akan ceritakan semula saja. Okay? Banyak je premis, banyak kedai rupanya. Ini tidak menceritakan apa-apa. Pagar Politeknik Kuching pun tak nampak. Ada 5 premis. Saya sebenarnya fikirkan skop dia untuk cafeteria saja. Sebab kami nak kena. Okey, cafeteria. Cafeteria ni at least sekurang-kurangnya nampaklah bentuk layout plan of cafeteria. Ini layout plan tak nampak pun macam layout plan cafeteria. Betul? Okay. So, bila anda buat sesuatu, sepatutnya dia menunjukkan apa yang anda nak buat. Okay. Anda cuba terangkan sikit-sikit saja, orang dah faham. Macam ni, saya pun tak faham. Langsung tak faham. Dia semester 5 dah weh. Okay. Dan so, maknanya tajuk anda nanti anda mesti kaitkan dengan, sebab anda kecilkan skop untuk cafeteria. So mesti ada kaitan dengan cafeteria. Tajuk anda mesti ada kaitan dengan cafeteria. Tajuk projek anda. Faham? Okay. Saya nak tengok Gantt anda. Ada Gantt anda tak? Kita tak ada 2. Satu masuk depan, satu lagi. Boleh besarkan tak? Saya tak nampak lah Gantt tu. Tengok dalam anda punya report. Masuk dia kecil. Student tak ada kan. Tapi banyak sangat kot tempat. Tapi better dia pakai untuk lamsam untuk satu dia, sebab semua kedai tu dalam tu. Nanti kalau pada semua pun bukan dia pakai booth. Semua kan. Saya tak nampak lah yang anda punya Gantt ni. Rabi, apa nama Gantt-nya? Bila sepatutnya habis Puan Aisyah? Dah diajar. Puan Aisyah, bila sepatutnya habis? Habis apa? Projek tamat. Everything must be completed. Projek tamat.
Ni contoh yang dekat. Projek tamat pada 27 November 2020. 27 November 2020. This is August. Oh, okay. Ingat. InsyaAllah boleh. Alright. Now, the next problem. The next problem. Anda nak letak di kafeteria. Okay, skop anda nak kecilkan kepada kafeteria. Apa yang anda letak di kafeteria tu? Apa benda yang anda letak di kafeteria tu? Apa device nak letak kat situ? Dekat pintu depan kami nak letak macam detection untuk pelajar. Yalah, detection. Macam mana bentuk detection tu? Apa yang mendetek, yang boleh mendetekkan orang? Anda nak letak handphone di situ ke? Anda nak letak kamera digital SLR ke? Anda nak letak pagat kat situ ke? Apa yang anda nak letak di situ? Patung. Apa benda yang anda nak letak di situ? Jawab pula. Sensor. Yalah, sensor. Sensor apa? Orang-orang. Manusia pun sensor. Manusia pun sensor. Manusia lagi tepat dia punya sensor. Dia boleh tengok. Apa yang anda nak letak di situ sebenarnya? Itu key tau. That is the key. What? Itu yang paling utama. Apa yang anda nak letak di situ? Your product. Your product. What is your product actually? Kalau identiti dia orang dalam tu sebab Anda tak nampak lagi produk anda sebenarnya. Betul saya sudah describe untuk Sepatutnya bila anda dah ada literature review tu, anda dah boleh bayangkan produk anda macam mana rupanya. kalau yang polis Betul? Itu gunanya literature review. nama logo kat dalam tu aku lagi tak ingat. Itu saya Okay. ingatkan saja hiasan. Allah. I hope I have it here. Let me try to find something that will help you. Lepas tu saya ada minta student saya lama dulu cuba buat cadangan untuk updatekan kat kelas sebab kan lama-lama benda tu Ya, sebentar ya. Why not you develop satu sistem kita pakai RFID. Ada orang luar tapi tapi dia orang menang itu menang kedua tempat kedua. Okay, saya akan share satu link kepada anda. Dalam tu actually banyak projek. So anda kena pandai kenal pasti projek yang anda nak buat. Anda mungkin ambil 2-3 projek. Anda akan ambil 2-3 projek yang sesuai dan anda cuba cantumkan menjadi satu. Okay? Alright? So saya ada share satu link, alright, untuk anda tengok projek yang orang dah buat, cuma dia tidak kepada apa yang anda nak cuba buat. Alright? Mari pula orang nak ambil. Apa yang saya bayangkan bila awak dah bentang ni, sebenarnya anda nak satu sistem yang boleh
detect, mungkin ada kamera, mungkin ada temperature reader, orang yang akan masuk ke premis, sesuatu premis. Okay? Dan kamera tu dia boleh detect sama ada database yang boleh menyimpan contohnya staff. Kalau staff masuk dia boleh detect, oh ini staff. Okay? Ataupun oh ini student. So masuk premis. Kalau orang lain selain daripada staff dan student, dia akan record siapa staff, siapa orang tersebut. Mungkin ada proses yang lebih detail sikit lah. Okay, itu yang saya bayangkan. Tapi apa yang anda tunjuk setakat ni, anda belum ada idea lagi mana buat macam mana sebenarnya. Masalah besar tu. Okay, faham masalah besar tu. Saya rasa tak ada lain kot. Itu saja komen daripada saya lah. Anda kena tetapkan apa yang anda nak buat sebenarnya. Okay, adakah anda menggunakan Raspberry Pi, Arduino, ataupun anda buat satu Android apps, ataupun iOS app, ataupun web application. Itu yang anda kena tetapkan daripada sekarang. Okay? Faham Zuriani dan Fatin? Faham Okay, itu saja dari saya lah. Okay, Puan Aisyah, boleh Saya tak ada masalah. Saya conduct meeting aja. Puan Farah tadi? Puan Farah dah tidak dapat menahan diri, terpaksa pergi ke toilet. Okay. So, bincang balik dengan supervisor anda lah ya. Alright? Okay, terima kasih. So, Zuriani dengan Fatin tolong take note apa yang Encik Zakir dah bagi tahu awak. Banyak yang pembetulan you kena buat. Saya dengar tadi. So, take note seriously. Sebab Encik Zakir akan jadi panel you sampai fasa end product. Produk akhir awak tu, dia akan jadi panel you. Panel awak tak akan berubah. Itulah panel you. Okay, jadi harap next presentation nanti awak punya projek sepatutnya dah 50% siap waktu tu. So, Encik Zakir akan menilai semula lah. So, saya rasa tak ada apa setakat ni. Jadi, apa-apa tambah baik dalam you punya proposal, dalam you punya idea, sila berhubung dengan supervisor nantilah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja. Terima kasih Encik Zakir dan terima kasih juga pada awak berdua. So, sampai kita jumpa lagi nanti. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.